Dipersilakan Datuk. Yang berbahagia Datuk dan tuan-puan yang hadir, untuk makluman majlis kita bagi meraihkan yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri bin Abdul Hamid pada hari ini akan diadakan melalui 2 slot. Slot pertama merupakan sesi sembang santai Ketua Eksekutif bersama para staf CIDB, manakala sesi kedua akan bermula pada jam 11.30 pagi nanti. Majlis kita pada ini akan bersiaran juga secara live menerusi paparan Facebook CIDB Valuables. Jadi kita pohon pada staf yang berada di Dewan dan juga di pejabat serta yang berada di dalam talian untuk terus bersama kita sehingga ke akhir majlis. Mungkin bukan dalam talian saja, mungkin yang berada di tapak yang sedang buat verifikasi mungkin boleh menonton sama. Ya, maklumat berada di mana-mana sekarang tu kita boleh dapat capaian semua untuk live kita hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan sesi sembang santai kita pada pagi ini, izinkan kami berkongsi ringkasan sejarah perkhidmatan dan pencapaian yang berbahagia Datuk Asri yang diraihkan. Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid telah dilahirkan pada 30 Ogos 1962 di Baling, Kedah, Darul Aman. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tunku Putra, Baling, Kedah sehingga tahun 1974 dan bersekolah menengah di Sekolah Menengah Sains Sungai Petani sehingga tahun 1979. Yang berbahagia Datuk kemudiannya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah dan telah berjaya memperoleh Bachelor of Mechanical Engineering dengan First Class Honour dari University of Adelaide, Australia pada tahun 1985. Beliau juga telah memperoleh Master of Business Administration dari Open University pada tahun 2003. Yang bahagia Datuk telah memulakan perkhidmatannya di sektor awam sebagai jurutera mekanikal di JKR Workshop Negeri Pahang pada tahun 1985 sehingga 1991. Beliau kemudiannya telah ditukarkan ke cawangan mekanikal di Ibu Pejabat JKR pada tahun 1991 sehingga Julai 1998. Pada 1 Ogos 1998, yang berbahagia Datuk telah menerima tawaran untuk berkhidmat di CIDB sebagai pengurus kanan grade J2 dan mengetuai unit levy pada ketika itu dan kemudiannya mengetuai bahagian antarabangsa dari tahun 2000 sehingga 2007. Atas kredibiliti dan kepimpinan yang menyerlah, pada Disember 2007, yang bahagia Datuk telah dipinjamkan ke Unit Perancang Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Ketua Unit Khas Projek-Projek Luar Negara sehingga April 2008. Semasa berkhidmat di EPU, beliau berperanan untuk menyelaras usaha bagi menyediakan strategi nasional dan polisi untuk pelibatan syarikat-syarikat Malaysia di pasaran antarabangsa, memantau pelaksanaan projek-projek luar negara dan menangani isu-isu berkaitan dengan pembiayaan projek-projek luar negara. Seterusnya, pada April 2008, yang berbahagia Datuk dipinjamkan sebagai Presiden Professional Services Development Corporation Sdn Bhd PSDC sehingga April 2011. PSDC merupakan syarikat milik Kementerian Kewangan yang diletakkan di bawah penyeliaan Kementerian Kerja Raya. Di sini, beliau berperanan untuk membangunkan keupayaan dan kapasiti sektor perkhidmatan profesional bagi menghadapi cabaran-cabaran liberalisasi serta bertanggungjawab untuk merancang dan mengurus program-program pembangunan kapasiti, promosi ekspor, advokasi untuk sektor profesional dan membangunkan hub maklumat untuk syarikat-syarikat profesional. Pada Mei 2011, yang bahagia Datuk kembali berkhidmat di CIDB dan telah ditempatkan di bahagian korporat sebagai pengurus besar. Semasa menerajui bahagian ini, beliau bertanggungjawab untuk menyelaras dan memantau KPI CIDB dan juga pelaksanaan Construction Industry Master Plan CIMP. Pada Februari 2013 hingga Disember 2014, yang berbahagia Datuk telah dilantik sebagai pengurus besar kanan dan ditempatkan di sektor pembangunan. Beliau bertanggungjawab untuk membangun dan meningkatkan kemahiran personel binaan dan mempromosikan teknologi pembinaan ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti industri pembinaan.
Pelbagai program dan aktiviti telah berjaya dianjurkan di seluruh negeri bagi memastikan objektif untuk meningkatkan kemahiran personel binaan bagi menyediakan tenaga kerja mahir dalam industri pembinaan dan memastikan penggunaan teknologi dalam pembinaan tercapai. Yang Bahagia Datuk kemudiannya memegang jawatan sebagai Pengurus Besar Kanan Sektor Pengurusan pada Januari 2015 hingga Februari 2016. Di sektor pengurusan, beliau bertanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan dan pembangunan sumber manusia, kewangan dan juga teknologi maklumat. Selain itu, beliau turut mengawal selia pengurusan aset dan fasiliti milik CIDB, termasuk menaik taraf dan membangunkan pejabat-pejabat baru dan akademi latihan. Pada 1 Mac 2016, sejarah baharu CIDB terukir di mana pegawai dalaman CIDB iaitu Yang Berbahagia Datuk Hayar Ahmad Asri telah diangkat untuk dilantik sebagai Ketua Eksekutif CIDB yang keempat bagi menerajui CIDB. Sepanjang perkhidmatan, Yang Berbahagia Datuk aktif memberi sumbangan kepada industri, negara dan masyarakat. Lebih daripada 50 kertas pembentangan kepada pihak industri telah disediakan dan dibentangkan berkaitan polisi maupun penyelesaian kepada isu-isu berkaitan industri pembinaan. Di era pentadbiran Yang Berbahagia Datuk, CIDB telah berjaya menghasilkan pelan-pelan strategik yang kukuh yang menjadi senjata untuk menjadikan CIDB sebagai peneraju industri pembinaan. Seusainya pelaksanaan Construction Industry Master Plan CIMP pada tahun 2016, Construction Industry Transformation Program CITP telah dilancarkan sebagai agenda nasional Malaysia untuk mentransformasi industri pembinaan bagi tempoh 5 tahun 2016 hingga 2020 dan CITP telah berjaya dilaksanakan di bawah kepimpinan Yang Berbahagia Datuk. Kemudian, dengan munculnya IR 4.0, CIDB sekali lagi di bawah kepimpinan Yang Berbahagia Datuk telah diberi kepercayaan untuk membangunkan hala tuju industri peringkat nasional berkenaan teknologi digital iaitu Plan Strategik Construction 4.0 2021-2025. Seterusnya, selaras dengan wawasan Yang Berbahagia Datuk yang mahukan supaya CIDB membuat satu anjakan paradigma agar dapat memberikan perkhidmatan yang berimpak tinggi kepada pihak berkepentingan, justru terhasillah Pelan Strategik CIDB CSP 2021-2025. CSP telah mengambil kira peranan CIDB dalam membentuk masa hadapan industri pembinaan yang lebih baik dan untuk meningkatkan kapasitinya sebagai penggerak utama ke arah matlamat sebagai peneraju industri pembinaan. Umum mengetahui, pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap kehidupan di seluruh dunia dan tidak ketinggalan juga kepada industri pembinaan. Dalam menangani isu ini, Yang Berbahagia Datuk berdiri teguh dan berjaya menerajui dalam mengatur strategi bagi menangani tempoh yang sukar yang dihadapi oleh penggiat industri pembinaan ketika dilanda pandemik COVID-19. Beliau memastikan CIDB memainkan peranan penting dengan menjadi rujukan bagi semua agensi dan pemegang taruh untuk industri pembinaan sepanjang bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Yang Bahagia Datuk mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi serta mempunyai hubungan yang baik dengan pihak industri. Hal ini dapat dilihat melalui pelibatan aktif dalam sesi libat urus bersama penggiat industri bagi menangani cabaran pandemik dan pelbagai isu berkaitan industri pembinaan, antaranya isu kenaikan harga binaan, isu pekerja asing, isu penginapan pekerja dan lain-lain lagi. Pelbagai pencapaian di peringkat tempatan mahupun antarabangsa serta penerimaan anugerah kecemerlangan dalam perkhidmatan dan gelaran sebagai pengiktirafan di atas sumbangan yang telah diberikan bukan sahaja kepada negara. Kerajaan malah juga telah kepada masyarakat secara amnya. Penerimaan anugerah yang terkini yang diterima oleh Yang Berbahagia Datuk adalah Conferment of ASEM Honorary Member dan MBAM Silver Award 2023. Kami warga CIDB begitu menghargai sumbangan yang tidak berbelah bahagi yang telah dicurahkan oleh Yang Berbahagia Datuk sepanjang lebih 20 tahun bersama CIDB. Semoga ia menjadi inspirasi kepada generasi seterusnya untuk meneruskan legasi perjuangan bagi mengangkat martabat CIDB sebagai peneraju industri pembinaan.
Tanpa melengahkan masa lagi, pihak majlis dengan berbesar hati menjemput Teknologis Naidatul Mazidah Latif selaku moderator bagi sesi sembang santai pagi ini untuk meneruskan acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan. Okay, terima kasih Cik pengacara majlis dan Tuan pengacara majlis. Yang saya hormati Yang Bahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid serta para hadirin yang bersama kita daripada Dewan Tun Dr. Ismail WTC pagi ini dan yang mengikuti kita secara maya live through FB CIDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum tu saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Ilahi kerana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam platform ini iaitu program sembang secara santai bersama Yang Berbahagia Datuk pada pagi ini. Tak mudah untuk kita dapat peluang sebegini untuk berjumpa dengan Yang Berbahagia Datuk secara santai, duduk-duduk di meja bulat dengan tema dia biru pada pagi ini. So untuk makluman Yang Berbahagia Datuk, bersama kita pagi ini Datuk, hampir 200 orang staf CIDB yang terdiri dari pelbagai peringkat umur, pos ataupun pangkat position, datang daripada ibu pejabat, pejabat-pejabat negeri dan juga anak-anak syarikat Datuk. So kami semua pada pagi ini amat teruja untuk berkongsi agar Datuk dapat kongsi bersama kami pagi ini pengalaman-pengalaman Datuk, kenangan-kenangan, cabaran-cabaran manis, cabaran-cabaran getir yang Datuk hadapi bersama CIDB dan sepanjang perkhidmatan Datuk. Sebelum kita bermula, izinkan saya nak ucap terima kasih kepada Datuk dulu kerana dapat bersama kami pada pagi ini Datuk. Dan untuk makluman para hadirin, program Sembang Santai ini diadakan adalah untuk kita bersama-sama mendengar dan berkongsi pengalaman Datuk sebagaimana yang saya sebut tadi, khususnya dalam industri pembinaan dan juga di sektor kerajaan dan swasta. So boleh kita mula Datuk? Okay. Sebagai seorang tokoh, saya panggil tokoh lah Datuk, dalam industri pembinaan, setiap dari kita akan bermula dengan latar belakang pendidikan awal, latar belakang bersama keluarga, zaman kanak-kanak remaja Datuk, saya panggil remaja ya, remaja dan juga sehingga kini. Boleh Datuk berkongsi sedikit dengan kami latar belakang Datuk? Terima kasih ya Puan Mazidah. Terima kasih juga kepada saudara pengacara dan pengacari majlis di atas ucapan pendahuluan yang begitu semangat, yang begitu panjang sekali. Alhamdulillah syukur kita dapat bertemu pada pagi ini dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak kepada sektor pengurusan kerana menganjurkan majlis pada pagi ini. Jadi kita uniknya majlis ini, saya punya special request adalah supaya tidak ada pegawai-pegawai kanan, pengarah-pengarah negeri, pengurus cawangan. Saya minta tak ada. Sebab apa? Saya dengan diorang ni dah banyak platform lah. Tahun lepas pun saya dah bagi ucapan persaraan lah, dah bagi. Tahun ni pun saya ingat start pada MBJ, lepas MBJ, baru ni mesyuarat SOM, lepas tu baru ni mesyuarat ABM pun semua pengarah negeri ada. Jadi saya pun dah tak ada modal nak cakap. Jadi saya kata kat pengarah negeri, saya kata panggil staf-staf yang terutama sekali yang saya biasa lah di negeri-negeri. Yang bila saya pergi negeri, orang-orang itu yang sambut saya, yang jaga saya lebih kurang macam tu lah. Panggil orang yang macam tu dan juga orang-orang yang dirasakan bersesuaian untuk hadir pada pagi ini. Lepas tu since dah ada semua kat sini, sebelum kita start majlis yang yang last kali tu, yang persaraan tu, kita mulakan dengan sembang santai agar dapat kita, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat mengenali saya dengan lebih dalam. Ini je peluang terakhir untuk saya menceritakan tentang sejarah hidup saya, pengalaman saya, untuk mungkin juga berkongsi pengetahuan dan juga memberi tunjuk ajar dan sebagainya di inilah. Jadi saya ni peluang terakhir. Tapi sebelum saya meneruskanlah majlis ni, cuma nak tahu sikitlah apa yang hadir ni, kata dekat 200 orang ni. Boleh tak bila saya panggil negeri tu saya nak tengok siapa yang hadir?
Boleh tak? Sebab saya duk cari. Misalnya Kedah saya tengok Yusril tak nampak pun. Tu saya nak tahu siapa yang ada. Contohlah. Ada, no? Okey. Alright, saya berdiri sekejap. Nanti lengah saya duduk. Okey, kita mula dengan Perlis. Perlis apa dia? 2 orang daripada Perlis. Okey. Kedah mana? 3 orang daripada Kedah. 3 je. Kedekut juga Arfidah ni. Pulau Pinang 3 orang. Su, Syahril dan Syafwan. Okey. Lagi lepas Pulau Pinang, Perak. Mas ada kot? Mas ada. 3 orang. Okey. Perak 3 orang. Wilayah Persekutuan. Berapa orang ya? 2 ya? 2 tapi paling bising. Selangor 3 orang. Betul? 4 orang semua. 4 orang Selangor. Lepas tu Negeri Sembilan. 3 orang. Okey. Amir tu, Amir. Okey. Melaka 1, 2 je. 3 orang. Okey, daripada Melaka. Johor 3 orang juga. Okey, OCT. Rafizi, okey. Lepas tu naik ke bawah ke Pahang, Negeri Pahang Darul Makmur. Tukar ikan kita lah, okey. Orang paling ceria dalam CIDB, Wan lah. Ayat dia, 2 perkataan dia dah gelap. Itulah paling ceria. Lepas tu Terengganu, berapa orang? Terengganu 3 orang. Rahman Ain. Sarah. Okey, 4. Orang baling. Okey, Kelantan 3 orang. 1, 2, 3. Okey. Lagi ada negeri saya miss tak? Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah, negeri Sabah. Negeri Sabah 2 orang, penyanyi seorang tu. 3 orang. Okey, Ibrahim. Sarawak 3 orang. Cawangan Sibu ada berapa? 3 orang. 4 orang. Bintulu 2 orang. Okey. Miri 1, 2, 3. Miri. Okey. Sandakan. Okey, 3. Tawau. Seorang ya? Seorang ya? Kedekut Hasan ya. Hasan nak kenal. Hasan ni siap. Okey, terima kasih semua kepada yang hadir. Saya merasa begitu bahagia. HQ banyak unit kan. Terima kasih semua yang hadir. So terlebih dahulu seperti ditanyakan tadi tentang latar belakang saya pernah berkongsi sebelum ini dengan beberapa kanan. Saya rasa ada yang dah dengar. Macam ni mic dia macam nak sabut. Dia orang bayar yang murah ke? Mana Marina? Bayar mic yang murah ke? Okey. Jadi latar belakang saya sebagaimana yang disebutkan tadi, saya anak kampung. Saya dilahirkan di Baling. Di Baling lah, memang bandar Baling betul. Masa itu tahun 1962. Dan kedua, ayah dan mak saya adalah cikgu lah. Cikgu, dan saya dilahirkan di Baling tu, saya pindah ke Kupang. Orang kampung saya tahulah Kupang. Jadi daripada 6 tahun ke atas saya di Kupang dan seterusnya. Masa tu saya ni last batch of English medium, aliran Inggeris. Aliran Inggeris ni maknanya kalau Science dan Maths diajar dalam bahasa Inggeris. Jadi saya walaupun di Kupang tu, rumah saya kalau nak pergi sekolah tu berjalan kaki ya, 100 meter ya sampai dah. Dan ayah saya sendiri mengajar di Kupang tu. Tapi ayah saya dia tak nak saya pergi sekolah tu. Dia nak saya pergi sekolah aliran Inggeris. Di Baling masa tu ada sekolah aliran Inggeris satu ya. Yang disebut tadi Sekolah Rendah Tengku Putera di Baling. Jadi saya terpaksa naik bas setiap hari 15 minit, tunggu bas pergi balik. Kadang-kadang kita jealous juga tengok kawan-kawan jalan ni, seberang jalan dah sampai sekolah. Saya nak kena naik bas.
Tapi bagusnya bila aliran Inggeris ni dia peluang dia lebih luas dari nak pergi keluar negara. Dan saya ni daripada kecil sampai kelas sekarang ni saya rasa Allah tolong saya banyak. Dia memang tolong, memang dia salurkan aliran hidup saya ni begitu lancar sekali. Sebab saya sangat bertuah, anak yang sangat bertuah. Kalau dulu, tak tahulah you are familiar ke tak, masa saya beranak dulu, dia orang panggil apa? Beranak sampui, orang Kedah panggil beranak sampui. Beranak sampui ni dia keluar sekali dengan envelope. Kan dia keluar sekali dengan bungkusan tu, envelope. Itu dia panggil, di Kedah panggil beranak sampui, mungkin pada perkataan sampul kot. Sampul. Jadi mak saya cerita masa lahir tu, bidan cakap kat dia, anak Cikgu Yah ni sebenarnya seorang yang istimewa. Dia kata kenapa? Pasal dia ni anak sampui, anak beranak sampui ni istimewa selalunya. Jadi saya rasa beruntung saya daripada situ lagi. Lepas tu bila saya masuk darjah 1 sampai darjah 6 di sekolah Tengku Putra, saya bukan pandai mana sangat pun. Walaupun saya top 10, tapi saya selalu dapat nombor 7, nombor 8. Bukanlah top 3 ke top 5, tak ada. Pasal saya memang nakal betul masa tu. Jadi tak ada, bukan nak belajar sangat. Kita di kampung, bila habis sekolah ya balik buang beg, terus keluar main lah. Main macam-macam permainan, main kampung ya, macam itulah caranya. Jadi tekat tu aja lah. Tapi nak jadikan cerita masa tu, sekarang ni dia ada UPSR. Dulu kita ada peperiksaan penilaian. Dia adakan pada darjah 5. Kita bukan tahu pun menatang apa periksa penilaian tu. Seminggu sebelum exam, cikgu cakap, minggu depan kita ada peperiksaan penilaian. Kita pun tak tahu menatang apa periksa ni. Dia kata periksa ni special ni. Kita tak pernah study apa pun. Tapi bila pergi, dalam periksa penilaian pada ketika itu, saya dapat tempat kedua. Tu saya kata Tuhan tolong saya tu. Dia di sekolah saya tu, sekolah baling. Seorang dia ada 5 subjek. Seorang dapat 5A, nama Asri juga. Seorang dapat 3A, saya. Lepas tu yang lain semua dapat 2A. Adalah 6-7 orang dapat 2A, yang lain semua 1A, macam tu lah. Kalau lah ni orang gelak lah dari 3A ni. Tapi di kampung dapat 3A tu satu benda yang terror lah bagi dia orang handal lah. Jadi yang 5A dapat masuk MCKK, Kolej Melayu Kuala Kangsar. Saya 3A dapat masuk Sekolah Sains Kedah. Sekolah Sains Kedah baru buka masa tu. Jadi saya pun masuk Sekolah Sains Kedah. Jadi bila saya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, saya dalam kelas tu saya dapat nombor 15, 16, 17. 3 tu lah daripada 27 orang. Mana saya ni bottom half. Bottom half dan kawan-kawan ni kutuklah kita bukan ahli sukan pun. Gelap pula tu. Cakap Ustaz Sanusi tu, cakap baling, siapa nak layan. Tak pandai pula, tak ada apalah di sekolah tu. Memang tenggelam. Dan sebab saya rasa sebab utamanya bila kita orang kampung, dia ada satu inferiority complex. Kita rasa kita rendah diri. Orang pandai-pandai kan. Semua yang datang tu daripada Sungai Petani ke Alostar ke yang masuk sekolah tu semua 5A. Budak baling yang dapat 3A. Betul adalah 2-3 Pendang adalah dapat 3A. Tapi yang lain semua 5A. Jadi itu kata Tuhan nak tolong. Sampai form 3, saya memang teruk lah. Sampai ayah saya kata kat saya masa nak duduk, masa tu kita panggil LCE, sekarang dia panggil apa dia panggil, tingkatan 3 tu? PMR. Dulu kita panggil LCE sebab English. Masa saya nak duduk periksa LCE tu, ayah saya kata kat saya lah, Asri ingat form 4 ni tak usah masuklah sekolah tu, malu kat orang. Dia kata, teruk, result hang teruk sangat. Dia kata tak teruk apa ayah, 15 kira 15 ni top 15 lah kan, setengah daripada kelas. Dia kata ayah malu. Dia kata gitulah, kita pun sedih juga. Ambil lah LCE. Lepas ambil LCE, jadi bila dah habis cuti, dah masa cuti, mak saya kata kat saya, daripada hang duk berehat tu, biar hang simpan buku-buku hang tu. Buku-buku tingkatan 3 tak pakai dah, simpanlah dalam lemari tu. Itu nak jadikan takdir. Masa saya simpan buku tu, saya baca tu. Bila saya baca buku tu, saya kata, ya Allah, ya Tuhan, senangnya. Pasal apa sebelum ni saya tak faham. Tahu tak, masa kita mungkin sebab saya baca tu keadaan relax. Tak ada, bukan suasana nak exam, tak ada pressure. Sambil nak simpan buku, saya buka baca. Saya baca buku sains. Baca buku sains tu, saya baca macam novel. Macam novel. Saya punya minat baca buku sains tu. Saya tengok, ya Allah, kenapa selama ni aku tak faham. Lepas tu saya tengok buku maths. Allah, senangnya. Pasal apa? Dia macam, tu kata Tuhan tolong. Macam Tuhan buka hati saya tu. Jadi saya pun sampai form 3, saya doa kat Tuhan masa tu, ya Allah, bagi aku masuk form 4. InsyaAllah aku lain. Kali ni aku dah tak tahulah pelajaran ni kan, boleh buat dah. So saya masuk form 4. Bila masuk form 4, first termnya exam, saya dapat nombor 4
daripada kelas tu, daripada 15 lompat nombor 4. Kawan-kawan semua terkejut. Oi, apa jadi Asri ni? Apa jadi? Saya pun balik, seronok lah abang kat mak. Mak, cek dapat nombor 4 mak. Hah? Hang tiru kot. Dia tak percaya. Saya tak pernah dalam sejarah dapat nombor 4. Dia kata hang tiru kot. Dia kata kita tengok penggal depan. Kalau penggal depan hang dah balik pada nombor dulu, taulah hang tiru. Dia kata hang kena. Tapi kalau okey, okey lah. Alhamdulillah lah dia kata. Lepas tu, exam selepas tu semua. Saya dapat nombor 2. Sampailah MCE, SPM lah ni kan. Saya dapat best student sekolah sains. Masa tu. Itulah dia punya, saya rasa apa nama. Dan saya punya subjek yang paling saya terror sekali maths. Maths imagine saya dapat 100 tu. Orang pun pening. Masa form 5, sebelum kita MCE, JPA pergi interview. Dia ambil pelajar-pelajar cemerlang, dia interview sebab dia nak bagi pergi scholarship, pergi overseas sebelum result keluar. Jadi dia kena yakinkan bahawa kita ni. So masa interview, dia tanya saya macam mana you boleh dapat maths, add maths tau. You add maths you boleh dapat 100. Saya kata tak tahulah, saya pada dulu memang saya terror add maths. Saya kalau buat add maths sampai pukul 2 pagi boleh. Add maths dan fizik, itu pelajaran kuat saya lah. Jadi lepas tu saya pun dapat pergi ke Australia. Di Australia buat matrikulasi setahun. Masa saya pergi Australia tu, budak matrik, dia paling tinggi budak Melayu masa tu, yang paling tinggi daripada 500. Jumlah markah dia 500 sebab 5 subjek. 100 kan. Paling tinggi masa tu 457 per 500 budak Melayu. Dia orang kata kat ni, siapa pun tak pernah beat lagi 457 tu. So macam tu lah. Tapi bila saya buat matrikulasi, saya break rekod tu, saya dapat 479. Terkejut orang. Saya dipanggil oleh pegawai MSD yang bagi JPA lah, yang bagi scholarship. Dia kata sebab di masa tu Adelaide University dia bagi satu slot je untuk orang scholarship ni buat medik, buat perubatan lah, jadi doktor. Dia kata apa nama? Jadi saya bila saya dapat higher score ni, dapat the best student ni, saya dipanggil. Dia offer saya suruh buat medik. Saya kata kat dia, saya rasa kalau saya buat medik, pandai-pandai mana saya pun saya fail. Sebab kekuatan saya bukan chemistry dan biologi. Saya menyampah chemistry dengan biologi tu. Saya suka maths dengan fizik. Lepas tu dia kata, jadi saya kalau boleh saya nak buat engineering. Dia kata peliknya, orang berebut nak buat medik. You dapat medik, you tak mau. Saya kata memang saya tak nak. Sebab saya tahu saya tak minat benda tu. Saya tahu dah kalau saya buat mesti saya fail punya. Lepas tu dia pun okey lah, ikut you lah. So dia bagilah kat budak yang second highest tu buat medik, saya buat engineering. Itulah saya buat engineering. Buat engineering ni daripada awal lah, saya banyak break record. Among Malaysia ni masa tu orang Melayu lah. First year kita ada subjek engineering nama dia, atau adalah subjek-subjek lain. Engineering tu tak pernah orang dapat distinction, orang dapat kredit yang paling tinggi. Saya dapat distinction, terkejut. Orang kata, wah ini Melayu pertama dapat distinction lah engineering. Sampailah habis, saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, sampai final year. 3 orang dia dapat first class honours. Siapa yang study kat Adelaide faham lah susahnya nak dapat first class honours tu. 3 orang yang dapat first class honours. Saya seorang, Mak Saleh 2 orang. So itu yang itulah. Jadi saya pun balik sini pada tahun tahun 870, saya 85 saya balik. Awal tahun 85 dan bulan 1 April 85 saya pun kerja di JKR lah. Tapi sebenarnya saya dapat banyak offer masa tu. Sebab dia orang memang macam syarikat minyak, misalnya ESO, dia memang nak orang first class honours. Tapi saya masa tu kita tak berani, kita pemegang beasiswa JPA, dipaksa oleh JPA masuklah JKR. Itulah dia punya cerita sampai saya ke situ. Tapi tujuan saya cerita tu bukan nak bangga diri. Cuma saya nak cerita bahawa orang tanya selalu, macam mana you boleh berjaya sampai peringkat tu? Bagi saya kejayaan saya ni bukan sebab yang pertamanya of course lah Allah bantu macam saya sebut tadi. All the way Allah bagi saya very smooth. Saya tak pernah fail, tak pernah ni masa tingkatan 4 ke atas tu lah saya dah okey. Lepas tu pula yang keduanya mungkinlah Pak saya mungkin pandai sikit bab maths semua ni memang saya minat. Fizik kalau saya first year masa saya buat matrikulasi tu fizik saya boleh buat sampai pukul 3 pagi. Suruh saya baca chemistry saya memang flat dah pukul 10 lena dah. Macam itulah minat saya kepada maths. Tapi point saya nak cerita adalah yang buat saya berjaya adalah number 1 saya hard work. Saya memang bekerja keras. Yang keduanya saya disiplin. Daripada dulu ni kawan-kawan universiti saya semua kenal. Asri ni kalau dia pukul 8.30 dia start, jangan siapa kacau.
Saya akan balik universiti lalu pukul 6, kita makan-makan dengan kawan-kawan kat rumah tu, sembang-sembang. Pukul 8 saya akan masuk bilik, lepas solat apa semua saya akan buat kerja pukul 11 without fail. Even Saturday night pun saya buat. Jadi saya percaya kepada hard work dan disiplin. Dan hard work dan disiplin ini saya kekalkan sampai hari ini. Sebab saya memang orang yang biasa dengan saya tahu pasal saya punctual saya tu is related to my discipline. Saya cukup pantang kalau orang lewat. Saya daripada dulu lagi diajar untuk disiplin. Itu yang pertamanya lah. Yang keduanya, dia kena istiqamah. Benda tu kita jangan lama, maknanya walaupun kita buat tak banyak, katalah sekitar 3 jam sehari study, tapi kita buat every day. Kalau ada lah sehari 2 miss tu adalah, kalau tak ada tu tipu lah. Tapi memang kita mesti konsisten. Bagi saya kita mesti konsisten. Itu yang membuat saya berjaya di peringkat awal sehinggalah saya bekerja sampai sekarang pun masih lagi hard work dan juga disiplin bagi saya. Saya nak share ni sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan ambil iktibar daripada situ untuk kekalkan hard work dan disiplin ni. Orang kata work smart ni dia tak tahan lama. Tapi work hard ni dia akan tahan lama sebab melalui work hard kita banyak belajar. Ilmu kita banyak. Bila ilmu kita banyak, orang payah nak menandingi kita lah. Itu dari segi. So itu latar belakang saya. Yang pertama. Terima kasih Datuk atas penerangan panjang lebar latar belakang tadi tu. Betul. Okay. Sebab saya tahu saya ada 1 jam setengah. Jadi saya relax je. Okay, jadinya kita mungkin boleh terus. You all kena sabar ni sebab kita last masa bersama kan. Supaya balik pada sini you all tahu siapakah itu Asri. Orang kampung, orang baling. Okay, sebagaimana yang dimaklumkan oleh pengacara majlis kita sebentar tadi, pengalaman luas Datuk selama hampir 37 tahun berkhidmat dalam pelbagai sektor dan antara yang disebut tadi adalah kejayaan Datuk sepanjang tempoh 37 tahun itulah dalam industri pembinaan dan perkhidmatan awam. Mungkin Datuk boleh kongsi bersama kami semua pagi ini sejarah perkhidmatan Datuk yang panjang tersebut dan pengalaman-pengalaman yang Datuk tempuhi sepanjang tempoh tersebut. Silakan Datuk. Terima kasih. Okey. Pengalaman saya, macam saya sebutkan tadi, saya dipaksa oleh JPA masuk JKR. Jadi saya masuk JKR ni pada tahun 1985. Itulah perkhidmatan saya yang pertama dan saya dihantar ke JKR Workshop Negeri Pahang. Jaga repair lori lah masa tu. Jadi adalah kawan saya yang Adelaide ni, yang senior saya 2 tahun buat civil engineering. Dia datang jumpa saya dekat workshop JKR tu. Dia tengok saya, dia kata sedih saya. Sebab inilah dia kata Malaysia tak boleh maju, dia kata. Saya kata kenapa? You tengok, you dapat first class honours mechanical engineering tu. Kalau you kat Singapore, you will be sent to US, to UK, to do PhD, to do master. Sebab you ni orang yang special. Kita tahu di Adelaide University itu berapa susah nak dapat first class honours. Tapi you ni dapat first class honours, kerajaan hantar jaga lori, jaga mesin. Betul lah kan? Saya masa tu jaga repair lori dengan repair mesin. Itulah standard kita punya ni. Dia tak ada pengiktirafan apa yang dinamakan first class honours. Tapi saya tak ada penyesalan. Saya bila dia dengar dia cakap macam tu, saya terima je lah sebagai satu pandangan dia. Tapi saya lepas tu saya berkhidmat di JKR Pahang tu selama 6 tahun sebagai jurutera mekanikal dan seterusnya saya ditukarkan ke KL di masa tu di HQ masa buat design lah. Buat design. Bila buat design ni menariklah sikit sebab saya design building apa semua ni. Tapi macam saya sebut tadi lah, saya berbangga di JKR tu ada 2-3 benda, tapi saya punya banyak, kita masa di JKR tu saya ada banyak projek bawah saya mechanical, tapi saya macam kata tadi lah hard work dan disiplin dan saya punya dahaga hungry kepada ilmu, kepada knowledge. Itu yang membuat bos saya dulu lah number one, dia sayang betul kat saya. Sebab dia kata saya macam lain daripada yang lain lah sebab saya suka sangat dengan ilmu dengan knowledge. Di masa di JKR Pahang, saya kerja 2 tahun dah dapat khidmat cemerlang. Orang kerja 5-6 tahun tak dapat pun. Saya dapat 2 tahun saya kerja, saya dah dapat khidmat cemerlang. Sebab bos di Pahang sayang saya. Lepas tu, bila saya dah kerja dekat 5-6 tahun, Sultan bagi pula masa tu, dia panggil pingat APC, pingat anugerah khidmat cemerlang.
pingat oleh Sultan Pahang masa tu. So lepas tu bila saya sampai ke KL pun, dalam 2-3 tahun tu saya dah dapat khidmat cemerlang dah di JKR. Tapi yang saya kata hungry for knowledge ni, saya bagi satu contoh masa di JKR. Kita dulu buat kita buat macam-macam lah, mechanical, kita buat aircon, firefighting, lift dan sebagainya, design. Ada sekali tiba-tiba Kementerian Pertahanan dia buat macam tangki minyak tu untuk minyak kapal terbang. Dia panggil jet fuel. Minyak kapal terbang dia kena store, lepas tu kena supply kepada kapal terbang. Benda tu very specialized. Dan sebelum tu Petronas Kementerian Pertahanan akan bagi Petronas untuk design benda tu sebab Petronas lah pakar minyak kan, oil and gas. Tapi akhirnya Petronas dah tak mau terima dah sebab Petronas ni bukan kerajaan. Dia anggap dia bukan kerajaan. So dia suruh JKR yang buat. Bila JKR buat, masa tu tak ada siapa yang tahu pasal design oil and gas di JKR. Kita tahu bangunan tahulah, jalan kita tahulah. Tapi oil and gas kita tak tahu. Tapi lepas tu pengarah dalam satu mesyuarat dia tanya, saya pun baru dapat projek ni di Labuan masa tu, kita buat BFI dan panggil bulk fuel installation. Saya tak tahu siapa nak buat. Lepas meeting tu saya tak maulah tunjuk terror. Tapi lepas meeting tu saya jumpa bos, saya cakap ada bos, saya nak buat projek tu. Dia kata, you tahu ke buat? Saya tak tahu bos, tapi saya akan belajar macam mana cara nak buat sebab bagi saya ni benda baru. Kalau setakat aircon ni semua ramai dah tahu, tapi oil and gas ni orang tak tahu. So tu bos kata, okey, I bagi you buat. So makna kerja yang saya sedia ada tu pun dah banyak. Tapi saya ambil buat oil and gas tu dan saya panggil konsultan, saya belajar. Sampailah projek tu siap. Sampai projek tu siap dan saya seorang jadi masa tu di JKR Mechanical boleh buat oil and gas. Tak puas hati lagi. Masa 2-3 tahun sebelum ni, lepas tu dia orang buat bangunan matrik. Masa tu matrik, projek tu sakit. Tapi ada buat matrik. Bila buat projek matrik, kawan saya buat, saya tak buat. Lepas tu dia, sebab banyak dengan matrik ni dia high rise. Masa tu JKR tak banyak buat high rise. Satu tu high rise yang pertama. Jadi banyak nak design sprinkler ni. Bukan senang nak design sprinkler ni. Jadi dia banyak kena. Dia nak buat design aircon, design lift. Dia tak terbuat sebab dia seorang. Last kali saya volunteer kat dia. Saya kata macam ni lah. Saya buatkan untuk you sprinkler design ni. Tapi you kena ajar saya. Syarat dia you ajar saya. Betul saya buat. Saya akan buat malam-malam. Sebab siang saya dah buat kerja saya ni. Tak sempat. Tapi malam saya akan balik. Saya akan buat di rumah. So dia ajar saya. Lepas tu akhirnya bila habis saya kat JKR tu. Saya dah reti design sprinkler. Tak ramai orang di JKR masa tu yang reti design sprinkler. Itu yang saya kata saya punya hungry for knowledge tu. Jadi bila saya minta nak berhenti pada awal tahun 90-an. Bos saya masa tu kata jangan. Kalau orang macam you berhenti, habislah JKR. Dia kata, we need people like you. Dia kata kan. Lepas tu saya tak jadi berhenti. Lepas tu akhirnya saya minta CIDB. Lepas tu dapat CIDB, saya jumpa balik bos. Bos kata memanglah satu masa dulu saya pernah stop you sebab saya nak bagi you naik pangkat cepat. Tapi dalam government ni dia kata tak boleh. Kita kena ikut seniority. So saya tak boleh janji you naik pangkat. So saya lepas dengan you. Walaupun saya tak happy. Dia kata gitulah. So saya pun lepas tu datanglah CIDB. Datang CIDB. Diletakkan bagi levy. Kita first class honours mechanical engineering. Dia letak levy. Jaga kutip duit. Lepas tu kena marah dengan kontraktor lah masa tu kan. Tapi tak apalah saya terima je lah setahun saya buat tu. Akhirnya satu hari Datuk Rahman panggil saya. Siapa kenal Datuk Rahman CEO CIDB masa tu. Dia panggil saya. Oh kenal. Lepas tu ayah dia. Datuk Rahman kata kat saya, Asri, I want you to head international. You buat international lah. Saya kata, kenapa saya pula Datuk? Dia kata, sebab number one, you punya English bagus sikit pada orang lain. Number two, dia kata, PR you bagus. You pandai ni dengan orang kan, dengan orang luar. Jadi international ni sesuai lah untuk you. Lepas tu saya kata, tapi saya memang tak ada pengalaman ni buat international ni. Macam mana saya nak ni? So dia kata, tak apa. Saya bagi you buat international 6 bulan. Kalau saya rasa you tak boleh, saya tarik you balik. Pergi bahagian lain. Okay. So bila lepas 6 bulan tu jadi 7 tahun lah. Memang international tu memang sesuai sangat dengan saya lah. Jiwa saya kan, hura-hura, PR sana, PR sini, semua kontraktor kenal, semua kontraktor suka. Boleh lah, memang sesuai dengan jiwa saya lah. Jadi 7 tahun lebih saya kat international tu. Dan yang dalam international tu yang fasa yang mencabarnya adalah saya kena tipu dengan kawan saya. Seorang kawan, saya jumpa dia. Dia kata, Asri, I advise you, but you buat MBA. MBA, kita buat apa buat MBA? Kita engineer. You engineering. Kalau you buat MBA kacang.
Sebab apa? Kita dah ada engineering punya knowledge. You buat MBA senang, kacang. Oh, itulah saya kena tipu dengan dia. Saya pun daftar lah buat MBA dengan Open University UK. Allah, nak menyesal ke, nak happy ke saya tak tahu. Tapi orang yang pernah kerja dengan saya bawa international faham. Atas kapal terbang kena buat assignment, masuk lounge kena buat assignment, kat airport buat assignment, kat rumah. Kan kita travel banyak. Dalam travel tu nak kena siap assignment. Jadi saya punya ni, saya marah betul kat kawan saya, tapi dia mati dah. Saya tak sempat nak maki dia. Dia mati dah. Jadi dia rupanya buat MBA bukan mudah. Tetapi sebenarnya MBA itu bagus. Sebab apa? Kita engineer, kita knowledge kita ni sangat narrow, kecil. Kecil ya engineering. Tambah mechanical pula. Kita tahu aircon, firefighting, itulah lift, itulah mechanical. Di dalam JKR. Lepas tu lah CIDB pun kita orang suruh kita buat apa, kita tak boleh sebab saya mechanical. Dia balik pada situ. Tapi bila saya buat MBA, di situlah you belajar accounting, you belajar management, you belajar macam-macam. Dia the scope, the whole ni, HR punya ni. Sebab tu lepas tu, saya boleh buat part-time lecturing pula dalam HR punya ni, dalam strategic management saya lecture part-time. Boleh lecture sebab benda tu knowledge. Tapi itulah saya ucap terima kasih dapat MBA. Tapi mencabar sebab nak buat sambil belajar, sambil kerja, sambil belajar. Dah kerja bukan ringan. Banyak dengan overseas punya ni kan. So itu yang cabaran yang bagi saya sangat mencabar lah. Lepas tu bila pergi PL, lepas dah bagus sangat international ni, saya masa tu dia orang tubuh kat EPU, tubuh sekejap unit antarabangsa, Tan Sri Zaini bos, dia panggil saya suruh jadi timbalan dia. Dapatlah naik 54. Kalau di CIDB tak dapat. Jadi saya pun larilah sekejap kat ni. 4 bulan kat situ, dia orang suruh saya jadi presiden PSDC pula. PSDC ni teruklah kena sebab PSDC ni ada membangunkan profesional. Profesional ni golongan bijak pandai, dia tak macam kontraktor. Jadi payah nak bangunkan dia tu. Jadi mencabar, sangat mencabar, macam-macam kena dengan tu. Sampai 3 tahun, saya pun balik sini sebab PSDC pun dia orang tutup. Saya balik ke CIDB lah. Terus bahagian korporat dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau di CIDB ni, kalau nak cerita cabaran saya yang paling besar lah, adalah nombor 1 untuk melaksanakan CITP. Dan semenjak saya jadi CEO, itulah yang paling mencabar. Dan yang keduanya COVID-19. COVID-19 ni bagi saya satu pengalaman yang saya tak mau lalui lagi. Sebab orang macam tuan-tuan perempuan mungkin ramai ada kat rumah, tapi saya tahu penguatkuasa kita aktif, yang proses permohonan pun aktif, tapi ada yang memang berehat di rumah sepanjang COVID-19. Saya sendiri lagi teruk saya rasa kerja dia daripada zaman bukan COVID-19. Lagi teruk sebab hari Ahad dia panggil meeting hari ni. Lepas tu lagi kena buat pembentangan kat Perdana Menteri, kena buat pembentangan kat Menteri Kerja Raya, kena bantai dengan kontraktor sampai pukul 12 malam, 1 pagi hantar maki lagi. Pasal keadaan yang teruk masa tu lah. Jadi saya rasa memang stres betul masa tu. Hari-hari berdoa cepatlah COVID-19 ni over sebab kontraktor semua kerugian. Itu bagi saya yang cabaran yang sangat bagi saya yang sangat mencabarlah dalam CIDB. Tetapi dalam CIDB banyak kenangan manis saya pun. Banyak. Yang kenangan manis saya di CIDB yang paling saya akan kenang lah. Kita kata akan kenang. Walaupun secara individu kita banyak juga kenangan manis kan. Macam secara individu kan. 2-3 orang yang kita pergi, macam saya pergi apa. Banyak pemandu-pemandu saya pun rapat dengan saya sebenarnya. Kan apa nama? Jambu tu Khalid. Khalid tak ada sini ya. Khalid Wan pun rapat dengan saya kan. Dia walaupun dia tokek ikan, walaupun dia busuk ikan, saya peluk juga dia. Okey. Tapi mana secara umumnya saya kenangan manis saya adalah apabila saya mengadakan lawatan ke negeri dan juga cawangan. Layanan dia orang tu macam saya ni raja. Oh dahsyat betul dia orang ni kan. Sampai kita duduk situ ya semua buat. Oh sudah gelak lah. Sampai tuang air pun dibuat. Bayang bukan senang tu nak dapat tu. Dilayan seperti raja dan saya rasa sangat dihargai kalau saya pergi negeri dan cawangan lah khususnya. Even kita punya bahagian-bahagian di sini pun begitu juga layanannya bila kita buat jamuan raya dan sebagainya. Bagi saya kita ni semangat kekeluargaan CIDB ni bagi saya sangat rapat lah, kita ni rapat dari segi itulah. Itu antara kenangan manis. Lagi satu bagi saya kenangan manis dalam CIDB ini adalah saya happy kalau tengok staff bahagia. Jadi antara yang saya sangat happy adalah apabila staff dapat bonus. Kalau saya berjaya perjuangkan bonus, saya happy sangat sebab saya seronok tengok staff bahagia. Begitu juga kalau ada peluang kenaikan pangkat, saya akan minta sektor
bahagian sumber manusia mempercepatkan. Sebab saya suka tengok orang naik pangkat. Kita kalau boleh nak naik pangkat semua orang. Tapi sebab kita ada kekangan, kita hanya boleh naik pangkat tentulah. Itu antara bagi saya yang paling happy, orang kata happy moment. Begitu juga dengan anugerah-anugerah yang kita boleh bagi, APC dan sebagainya. Itu semua bagi saya kenangan yang betul-betul membahagiakan saya di CIDB. Okey? Boleh? Boleh, Datuk. Okey. Lambat lagi nak 11.30. Itulah. Tak apa. Kita akan korek sikit-sikit je. Nak makan-makan lah. Ada makanan dah. Tengok mereka dah nyup-nyap dah. Dengan tak malunya. Tak apalah makan lah. Makan. Sambil-sambil. Okay. Kita kan santai. Santai ni. Okey, Datuk, benar kata pepatah yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. So maksud dia tu sesuatu kejayaan tu takkan dapat dikecapi tanpa usaha yang gigih dan tanpa mengenal jemu. So kita dah mendengar sedikit perkongsian Datuk tadi berkenaan dengan pendidikan Datuk, bagaimana Datuk menghadapi cabaran-cabaran awal sebagai seorang pelajar sehingga mendapat best student di sekolah menengah sains Kedah dan juga first class degree. Bukan senang nak dapat first class degree. Itu memang saya akui lah. So jadinya mungkin Datuk boleh kongsi lagi sedikit bersama kami selain daripada cabaran-cabaran utama especially pandemik dan CITP tadi yang Datuk sebut. Apakah cabaran lain yang Datuk tempuhi khususnya sebagai Ketua Eksekutif CIDB di kalangan staf CIDB yang pertama sekali, yang paling dalam lah senang ceritanya Datuk, sehingga berjaya membawa CIDB ke satu tahap yang lebih tinggi sebagai agensi yang disegani dan menjadi agensi rujukan especially isu-isu yang melibatkan industri pembinaan. Mungkin Datuk boleh kongsi? Bagi saya kan, tugas seorang pemimpin, dulu kita selalu bila orang dia naik pangkat daripada management pengurus kepada pemimpin yang dikatakan leaders, dia confused. Dia masih lagi otak dia management. Jadi atas sebab tu setengah pemimpin itu tak berjaya. Kita kata dia ada masalah lah. Bagi saya, pemimpin ni dia ada dua peranan utama. Yang tu sangat penting. Dua peranan utama, dia kena jelas. Peranan dia yang pertama adalah untuk menetapkan hala tuju. Pemimpin dia mesti tahu dia nak meletakkan CIDB itu di mana. Dalam 5 tahun lagi dia nak CIDB jadi apa? Dalam 10 tahun lagi dia nak CIDB jadi apa? Itu yang dulu kalau Mahathir dia kata Vision 2020. Dia Vision 2020 itu dia nak dalam 2020 dia nampak dah. Dia nak Malaysia jadi apa? Itu pemimpin. A true leader, dia kena tahu ke mana ke hala tuju yang dia nak pergi. Sebab tu saya mempelopori sangat yang apa yang kita namakan CSP ni. Construction Strategic CIDB Strategic Plan ni, sebab bagi saya itulah penetapan cara dan juga hala tuju CIDB. Itu jelas pada saya. So kita kena ada yang tu yang pertama. Yang peranan pemimpin yang kedua adalah untuk memotivasi dan menginspirasi staf. Dia bagi motivasi, dia bagi inspirasi untuk mendorong staf ini mencapai apa yang kita nak. Yang kita nak tadi tu, kecemerlangan CIDB apa semua tu, dia mendorong. Jadi bukan dia manage cara ni. Jadi saya punya cara kepimpinan, kalau you belajar dalam management, dia ada two type of leaders. Number one is people oriented, number two is task oriented. People oriented ni, dia lebih jaga orang lah. Orang cakap, Datuk, saya nak cuti seminggu, anak sakit. Oh ya kau anak sakit-sakit apa? Ya Allah, kesiannya, tak apalah, pilih 2 minggu. Tu people oriented. Dia punya caring kat manusia tu mengatasi kepentingan tugas tadi tu. Tu yang people oriented. Ekstrim lah sebelah sini, orang task oriented. Task oriented ni dia kata, you cakap pada anak sakit, peduli apa anak sakit, saya bayar you gaji kan. You bertugas ni, hari ni you kena siap benda ni. Itu task oriented. Dia bagi dia kerja je penting. You punya hal, you ada you nak balik jumpa girlfriend ke apa, itu you punya hal. I don't want to know. What I want to know is you finish your work because I pay you. Itu task oriented. Tapi saya rasa kejayaan saya ini, kalau katalah saya betul-betul berjaya sebagai pemimpin CIDB ini, kejayaan saya ini adalah sebab saya berjaya mengimbangi di antara task dengan people oriented. Jadi dalam masa kita empatik, kita kesian kepada staf, kita mendengar pandangan staf, itu yang saya cerita tadi, kenangan manis saya ni bila saya boleh bahagi staf bahagia. Itu dalam pada tu
kita juga menekankan tentang perlunya tugas kita dibuat berlandaskan CITP CSP yang kita kata tadi tu. Tugas mesti buat. Jadi maknanya saya berjaya balance kan, supaya at least walaupun you ada saya memahami masalah dihadapi, tapi dalam masa yang sama you all pun faham, dan you all pun selalu saya tengok staff ni saya tak payah maki pun. Staff saya tak pernah maki pun, tapi dia orang buat tu sebab dia orang menghormati saya. Saya pemimpin, saya rasa pemimpin macam tu lebih berkekalan. Jadi cara kepimpinan saya ni, saya suka memberi kebebasan kepada orang untuk buat, untuk berfikir dan buat. Sebab tu saya tak terlalu mengongkong, Kalau orang yang pernah dalam mesyuarat JPT macam Puan Mazidah, dia tahu sangat bahawa dalam mesyuarat JPT orang bebas bagi pendapat, ada masa saya bersetuju, ada masa saya tak setuju. Saya bagi pendapat saya, kalau tak setuju kita kadang-kadang saya serah pada majoriti. Jadi maknanya saya keterbukaan. Sebab tu saya antara mesej yang sampai sekarang saya simpan adalah mesej pada timbalan saya dulu, Cik Megat. Cik Megat tulis masa ni dalam grup kita kan, grup PBK itu panjang, antaranya adalah JPT adalah satu mesyuarat yang kita look forward sebab Datuk Asri menerima pandangan kita dan memberi lebih kurang macam itulah, ayat tu sedap. Saya seronok baca tu. Jadi bagi saya sebenarnya saya banyak benda saya tak tahu pun. Banyak benda saya tak tahu. Tapi bila kita bagi kebebasan kepada orang-orang yang tertentu, yang the right person, orang-orang tu akan mencetuskan idea-idea yang baru, idea-idea yang bernas. Lepas tu dia boleh come up with something yang menarik. Kita pun tak terfikir. Lepas tu bila dia bentang kita rasa benar ni bagus, buatlah. Jadi bila kita bagi kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk melaksanakan, saya rasa itu satu yang sangat model yang sangat sesuai untuk memimpin CIDB. Kan? Macam Syarin Syarin dah ni. Syarin banyak saya bagi kat dia kan. Dia banyak ajar saya lah. Dia ajar. Sekarang ni dia tulis mesej kat saya ajar dia pula. Sebenarnya dia banyak ajar saya. Dia kata, Datuk macam ni. Tapi saya suka pandangan macam tu lah. Makna kita ada mana kita bagi kebebasan untuk orang berfikir. So bagi saya itulah antara rahsia kejayaan saya di CIDB lah bagi saya. Kalau macam saya katalah, kalau tuan-tuan dan puan anggap saya berjaya lah. The other one, saya punya ciri-ciri tadi ni yang bersangkut hard work, disiplin ni. Satu lagi, saya ni ada orang suka kata saya fasi. Orang kata saya fasi. Kalau speech saya tu faham kan? Nuraini faham. Kalau speech saya tu saya repair sana, repair sini, kadang-kadang dia orang pun pening. Sebab dia orang kata saya fasi. Tapi saya rasa lah kalau saya nak describe diri saya ni bukanlah fasi kot. Saya ni perfectionist. Perfectionist dengan fasi lain tu. Fasi ni dia semua tak betul. Tapi dia tak ada penyelesaian pun. Saya ni perfectionist. Maknanya bila kata sediakan ucapan, saya nak perfect. Bila perfect tu yang saya minta buat ni. Tapi hasrat saya adalah yang pertama ni saya nak quality produk tu. Yang kedua saya nak orang yang buat tu belajar daripada saya. Saya rasa Nuraini banyak belajar daripada saya cara ni kan. Sebab tu kalau tengok the last few speeches KL BIM Day, lepas tu CIDB IBS pun ni Bina 2023. Speech tu saya tak banyak repair. Sebab dia orang dah faham style saya dan dia orang dah perfected benda tu. Jadi benda tu dah jadi okey, cantik. Kan? Syarin pun banyak kenal dengan saya itu. Sabtu Ahad kan saya mesej tu, yang tak betul, yang ni tak betul. Pening dia. Pasal cabinet paper kan. Macam tu lah. Tapi saya percaya Syarin sekarang is a better person in that sense. Dari segi menulis mesyuarat nota jemaah menteri, dia better now. Sebab saya guide dia. Jadi itu penting saya, kerana tuan-tuan dan puan kalau ada lah pengalaman dengan saya tegur ke apa. Jangan anggap bahawa saya anggap you bodoh. Dah. Tapi saya rasa saya nak guide you supaya, sebab pemikiran saya dengan pemikiran tuan-tuan perempuan tak sama. Saya melihat daripada atas. Saya nampak yang ni bahagian ni. Saya nampak kepentingan CIDB, ke mana hala tuju CIDB. Jadi saya akan sesuaikan ke situ. Syahri nampak IBS je. IBS. Jadi kita nak betulkan supaya besarkan tu. Itu saya guide. Tapi insya-Allah, saya bagi contoh Syahri bukanlah Syahri seorang yang buat kerja dah. Orang lain pun banyak yang ni, cuma contoh yang terkini sebab Syahri yang terkini saya belasah ni. Jadi tu sebab saya bagi contoh dia tu. Tapi dia penyabar, dia okey. Tapi yang saya nak tekankan bahawa saya ni perfectionist. Tapi tuan-tuan dan perempuan perlu melihat bahawa perfectionist ini ada kebaikan untuk tuan-tuan dan perempuan sebab
tuan-tuan dan puan akan dapat meningkatkan kualiti dan knowledge. Itu yang penting. It's a guide. Kalau bos tak guide you, lama-lama you akan menurun. Lama-lama you rasa macam you buat tu betul dah. Tapi kalau tengok, sebenarnya taklah tu the quality yang kita perlukan. Okey, boleh jawab tak tu? Boleh. Boleh Nana. Okey, saya amat yakin Datuk. Dalam yang Datuk panjang lebar Datuk memberi penerangan tadi tu, dalam setiap cabaran yang Datuk tempuhi tadi tu, mesti terselit sedikit kemanisan lah. So jadinya selepas hujan, ribut ke apa ke, akan ada langit yang cerah dan kadang-kadang akan ada pelangi. So mungkin Datuk boleh kongsikan bersama kami semua antara momen-momen manis Datuk, terutamanya kami staf CIDB. Oh, kenangan manis. Tadi saya dah share dah kenangan manis Sikit je untuk kalau saya Datuk tu. pergi state. Oh ya ke? Saya rasa ada lagi banyak tu Datuk. Mungkin Datuk boleh share sikit-sikit lagi dengan Kenangan kami. manis saya, no? Oh ini susah soalan ni. Sebab banyak sangat kenangan manis saya di CIDB ni, banyak betul. Saya rasa, tapi saya melihatkan pada perkembangan CIDB daripada mula saya masuk sampai sekarang, banyak perubahan dia. Skop kita dah meningkat dan saya melihatkan bahawa staff-staff kita sekarang ni very committed tu memanglah, tapi dia dia ada apa yang dinamakan critical thinking dan strategic thinking. Itu yang saya suka tu. Sebab apa, dia melihat kepada staff kita sekarang ni, dia banyak mempersoalkan, dia banyak memberi idea, lepas tu dia banyak yang dia buat yang macam saya kata tadi, saya tak payah kongkong sangat, tapi dia orang boleh berfikir dan boleh buat dengan baik. Jadi pada saya rasa staff kita ni dah sampai tahap yang boleh dikatakan cemerlang. Bagi saya itu yang bagi saya manis overall daripada CIDB lah, yang bagi saya yang saya banggakan lah. Kalau satu legacy yang saya tinggalkan adalah staff-staff yang kompeten. Itu harapan saya. Okay. Datuk, sering kali saya perhatikan Datuk lah. Datuk selalu melakukan homework sebelum sesuatu majlis. Tak kisahlah majlis tu Datuk perlu memberi ucapan aluan, merasmikan majlis ataupun semasa temu bual bersama media. Itu pada saya memang antara yang saya selalu nampak Datuk buat lah. Tak kisahlah sama ada di airport, di dalam kenderaan ataupun semasa awal pagi sebelum kami semua beratur nak jumpa Datuk ni. So jadinya pada saya itu adalah antara resepi kerjayaan Datuk dan antara mungkin salah satu faktor kejayaan utama Datuk. Antara lain mungkin Datuk boleh kongsi juga bersama kami apakah resepi kejayaan Datuk. Untuk ialah antara lain dia, bila kita melakukan satu homework, kita akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan pihak industri. So industri ni luas, terdiri daripada kontraktor, perunding, supplier dan the whole value chain. So mungkin Datuk boleh share resepi Datuk, resepi utama. Okey, terima kasih. Saya rasa satu daripada skill yang kita perlu ada untuk berjaya dalam career adalah apa yang kita panggil PR skill. Public relation skill. Public relation skill ini kebolehan kita untuk berkomunikasi. Sama ada berkomunikasi itu secara bertulis, dalam bentuk membuat surat, menyediakan ucapan, dan juga komunikasi secara penyampaian sebegini, public speaking. So saya rasa itu penting. Dan juga kita penting kalau nak berjaya ni, kita perlu pandai manage boss. Orang yang tak pandai manage boss, dia akan salahkan orang lain dengan mengatakan dia tu kaki bodek. Tapi sebenarnya bagi saya bukan kaki bodek, dia pandai manage boss. Jadi kita kena tahu di mana soft spot boss ni, lepas tu kita manage dia. Tapi manage boss ni bukanlah sampai tak mau buat kerja, tak boleh. Buat kerja. Tapi boss kita kena pandai manage. Misalnya, the bosses that I went through dulu, ada boss yang you tak boleh tegur dia dalam meeting tau. You tegur dalam meeting, dia melenting. Tapi kalau you jumpa dia one to one, you explain kat dia, dia boleh accept. Ada bos yang macam tu. So kita dah tahu star dia macam tu. Janganlah duk cakap berbelasah dia dalam meeting. Betul tak? Kita jangan menidakkan dia dalam meeting. Malu dia. Dia ada ego dia. So itu antara benda-benda yang kita kena tahu pasal bos lah kan. Macam Su dia tahu, Datuk dia suka orang tuang air untuk dia. So sampai saya duduk, dia terus tuang. Jadi contoh tu manage boss. Bukan kaki bodek. Bodek ni lain. Bodek ni sebenarnya orang yang tak ada PR skill, yang tak tahu how to manage boss, dia salahkan orang lain lah. Dia kata dia tu memanglah dia nak cepat nak pangkat sebab dia kaki bodek. Tapi actually boss ni, dia sayang you sebab you tuang air ni setakat tu aja.
akhirnya dia akan sayang you because you punya work. So saya rasa PR skill is very very important. Satu daripada yang sering tanya saya, PR ni segi PR, dia orang tanya macam mana Datuk boleh memberi ucapan yang baik. Macam kata tadi Puan Mazidah kata bersedia. Memang saya kalau nak face media ke, nak buat interview ke, nak bagi ucapan, memang saya put effort. Memang saya akan put effort, go through, lepas tu yang banyak saya tegur orang apa semua tu, repair apa semua tu kan. Memang saya buat. Tapi saya cuma nak share sebab saya dulu public speaking, saya pun macam tuan-tuan ramai kita di sini lah, kelemahan kita adalah public speaking dan itu akan membantutkan perkembangan karier kita. So kita kena tahu bab public speaking ni. Jadi bab public speaking ni sebenarnya saya ada 2-3 ni yang saya pergi. Misalnya saya pergi course Dale Carnegie, kalau tahu pasal Dale Carnegie, saya pergi course Dale Carnegie dulu. Saya pergi course Toastmaster, for example. Toastmaster mengajar you cara bercakap, cara public speaking ni. Dan benda-benda ni yang membina saya untuk public speaking. Public speaking dia ada teori dia. Teori dia, apabila kita nak pergi public speaking, ya, dua benda yang akan menentukan apa kita nak buat ni. Yang pertamanya adalah situasi, yang keduanya adalah audience. Siapakah pendengar kita? Jadi macam hari ini saya tahu pendengar saya adalah pengurus-pengurus dan juga penolong pengurus dan sebagainya level tu. Dan juga saya tahu bahawa situasi kita adalah situasi yang santai. Jadi tak bolehlah saya nak bagi ucapan kat rostrum, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Saya cakap macam tu 3 ayat orang dah pegang phone lah. Sekarang ni Anissa seorang yang pegang phone, orang lain tak. Okey. Jadi saya orang santai. Jadi bila dah tahu dua tu, dah tahu audience dan juga situasi, kita kena tahu objektif kita nak bercakap tu. Nak bercakap ni apa dia? Ni majlis santai, ada yang kita nak cakap ucapan untuk majlis, ada ucapan yang kita nak menyeru. Macam baru ni saya diminta untuk bagi ucapan pada PIBG. Bila saya tanya pengetua dia, apa yang nak saya cakap? Dia kata saya nak kalau boleh cakap kat mak pak ni, anak ni jangan ni sangat lepas anak lah, apa-apa nasihat mak pak tentang anak. So kita pergi tu, kita nak menyeru. Itu lain, ucapan jenis menyeru lain pula. Saya menyeru mak pak ni, janganlah sampai kepung anak tak bagi keluar rumah. Anak tu, kan saya kata ni dibaling, di Kulim tu kilang punya banyak. Banyak kerja ada di kilang, duk buat construction pun banyak. Maknanya budak-budak ni boleh pergi kerja di Kulim tu, dia nak 4,000, 5,000 orang. Tapi bila dia nak pergi, mak pak tak bagi, suruh duduk di baling juga. Baling bukan ada kerja. Tak ada projek apa semua kan, contoh saya bagi. Jadi itu menyeru, ucapan yang menyeru. Kita menyeru supaya macam tu. Ada ucapan yang kita nak informatif ataupun berbentuk maklumat. Macam taklimat Akta 520. Itu ucapan yang berbentuk taklimat. So itu objektif. Lepas dah kita tentu semua tu, dia ada 3M yang kita nak tahu, nak tentukan. Yang pertama dia bagi, kata saudara saya, matter. Matter ni apa yang kita nak cakap. Topik apa kita nak cakap, apa kandungan kita. Yang kedua, manner. Manner, cara penyampaian. Adakah kita nak berdiri macam ni, adakah kat rostrum, ataupun adakah macam-macam cara nak cakap. Yang tiganya, method. Method ni kita nak guna slide dan sebagainya. Itu contohnya lah. Okey, itu 3 teori lah. Tapi saya tahu, selalunya kegagalan dalam ucapan ni ada beberapa sebab lah kegagalannya. Pertamanya, kegagalannya kita cakap tu kita tak bersedia. Bila kita tak bersedia, kita cakap lari pada topik. Orang yang nak dengar tu dia nak dengar topik, certain topik, kita cakap pasal topik lain. Itu kegagalan yang sering terjadi. Yang kedua, kegagalan ni apabila teknologi fail. Tiba-tiba slide kita tak jalan. Kan? Itu yang selalu kegagalan. Yang ketiga, kegagalan yang paling banyak sekali jadinya adalah gementar. Gementar ni lah yang paling susah nak diatasi. Bila kita nak berucap, gementar lah yang paling kita takut. Kan? Jadi gementar ni, bila saya duk baca juga dulu kan, sebab saya pernah bagi talk pasal public speaking ni. Saya ni pakar macam benda pakar lah. Bukan admit saya. Banyak benda saya boleh bercakap. Tapi masa tu saya pernah bagi satu kuliah tentang public speaking ni. Dia di mana saya tadi? Gementar. Okey, gementar. Gementar ni dia sebab ada beberapa sebab. Sebab apa kita gementar? Yang pertama, kita rasa macam kita ni seorang tu. Semua orang tengok kita. Kita laki-laki, pengalaman lelaki. Kalau macam saya pergi dulu Persatuan Kontraktor Wanita buat seminar. 300 perempuan dalam ni. Saya seorang yang lelaki, penceramah. Nak berjalan masuk tu, dia rasa
Kan perempuan semua tengok, 300 orang tengok. Perempuan ni tengok kan, tengok. Kita seorang lelaki masuk, saya pun jadi lembut saya pun. Tapi point dia, sebab kita rasa kita seorang ke atas ni dan semua orang tumpu kepada kita. Itu pertama. Yang keduanya, kita rasa macam orang-orang yang ada ni semua pandai pada kita. Ada yang pandai pada kita. Kita takut. Kita takut orang-orang tu pandai pada kita. Yang ketiganya, kita rasa macam kita ni merasa macam kita takut kita silap. Bila silap tu orang duk buat joke sampai sudah lah. Tambah one lagi ya. Kalau saya silap macam dia pukul saya all out lah. Dengan gurauan-gurauan dia. Jadi kita takut tu. Takut saat ni kita buat silap kan. Jadi atas sebab tu maka kita akan gementar. Itu biasa. Even ada orang pernah interview Mahathir, Tun Mahathir duk bercakap, orang tengok off the cuff, orang kata pandai off the cuff. Sebenarnya dia off the cuff sama dengan saya off the cuff juga. Off the cuff dalam otak kita dah ada dah apa kita nak cakap, baru boleh cakap off the cuff. Tapi dia dah sampai tahap tu, tapi dia masih kata, you all think dia kata macam mana, you all ingat saya tak gementar bila bercakap orang, I still have butterfly in my stomach, dia kata. Despite my experience, I still have butterfly in my stomach. Dan you tanya any professional speaker, kalau dia bercakap, dia akan ada gementar dalam diri dia. Tetapi cuma perbezaan profesional dengan orang-orang yang tak biasa bercakap ini adalah gementar itu dia boleh kontrol dan dia boleh menjadikan satu benda yang positif. Itu bezanya. Kita yang bukan profesional ni, gementar itu menjadi sebenarnya negatif yang menjatuhkan kita. So, gementar ni dia ada dua yang paling penting sekali bagi saya untuk mengatasi gementar. Paling penting, especially kalau you jarang cakap. Nombor satu, preparation. Yang kedua, practice. You kena betul-betul prepare apa you nak cakap. Cakap, janganlah kata saya boleh, saya pergi cakap on the cuff. Cakap, jangan. Professional pun, macam mana professional pun dia akan bersedia. Macam saya setiap kali nak berucap, saya bersedia. Orang nampak, dia kata, Datuk Tera, dia tak tengok teks. Dia tak tahu, tanya Azlina. Saya kalau sebelum speech, sebelum nak bagi ucapan tu sejam, saya tak bagi orang kacau. Kan? Sebab duk buat ucapan. Preparation is very important. You want to prepare what you want to say to make sure that people understand. Itu nombor satu. Nombor dua, practice. Cakaplah seorang-seorang dalam toilet. Kan? Macam Ayu duk menyanyi dalam toilet kan. Terus menyanyi, cakap. Cakap seorang-seorang depan cermin, tengok, okey dah aku ni. Dia kalau lama-lama kita practice, kita rehearsal, insya-Allah dia nervous tu dah kurang. Kurang. Okey, bila lepas tu dia adalah orang kata tarik nafas lah, apalah, saya pengalaman saya tarik nafas tak jadi juga. Bila gementar ni dia gementar lah. Cuma bagi saya yang membantu adalah kita kena bersedia dan juga praktis. Lepas tu bila kita naik ke pentas, kalau kita beginner lah, kalau orang pakar ni saya tak ajar lah, orang beginner. Dia gementar ni 2-3 minit je. Kalau you boleh atasi 2-3 minit tu, you sure boleh cakap lah. Tak ada masalah. Jadi 2-3 minit pertama tu, you karang dan you hafal. You hafal. Kalau you naik pentas, tiba-tiba jam, you tak dia apa you hafal tu hilang, sayang lah. Tapi you hafal, tapi dalam masa sama you tulis. Jadi bila you masuk naik pentas, you cakap tu, lepas tu kalau you lupa pun you tengok teks, you baca. Dengan harapan, bila you dah baca, you dah dapat the pace tu, lepas tu after that you will become natural. Dan juga apabila you buat pembentangan, you jangan fikir audience tu sangat. Jangan fikir audience. Macam saya nampak je saya relax, tapi dalam otak, apa aku nak cakap apa. Dia dah ada struktur dalam otak saya, dah ada apa saya nak cakap. Macam itulah. Jadi macam itulah bila nak cakap ni mula-mula, kita dah ada struktur dia. So cakap tu dah sebab tu saya kata kalau praktis dengan rehearsal, insya-Allah kita boleh bercakap. Dan kita boleh lepas tu, jadi kita tumpu kepada apa yang kita nak cakap tu. Jangan tumpu pada orang-orang ni. Kan? Jangan tumpu sangat pada orang-orang ni, tapi tumpu apa yang kita nak cakap. Kita fikir apa nak cakap. Jadi kita lupa bab gementar. So saya boleh nasihat je, tapi saya dulu pun pernah teruk gementar ni. Tapi lama-lama bila dah saya praktis, saya duk buat. Alhamdulillah sekarang ni saya dah okey lah. Bolehlah bercakap depan orang. Antara benda yang you nak bagi ucapan you menarik orang dengar adalah ucapan tu kalau boleh bukan daripada kertas, tapi daripada hati, daripada minat, daripada passion you sendiri. Kalau you boleh bercakap daripada hati you dan sincere, ikhlas daripada hati you, orang akan dengar, memang orang akan terpegun, orang akan tumpu. Jadi Anissa pun letak phone lah bila kita cakap. Kalau saya baca, dia bukan daripada hati tu, daripada kertas. You all akan lena lah, setengah jam tadi dah tidur dah.
dah tidur dah. Jadi itu maksudnya. Jadi itu maksud saya kalau nak cakap the do's is that. Yang dedunnya orang biasa buat silap. Dia kalau you beginner, kalau you professional tak apa. Kalau you beginner, jangan start you punya speech with a joke. Jangan cuba buat lawak. Mula-mula ayat tu setengah orang dia nak hilangkan nervous dia. Dia buat lawak. Tahu dia start ambil mic, dia buat lawak dulu. Bukan apa, kalau you pro okey. Kalau you tak pro, apa yang jadi saya pernah tengok ni, real life saya pernah tengok. You buat lawak orang tak gelak. Habis. You punya gementar jadi maksimum, lepas tu you tak boleh nak cakap dah, mulut keluar. You kena ingat you beginner. Kalau you pro tak apa, you beginner. Sebab tu orang yang buat joke start ni orang yang pro. Ya, tak ada masalah. Tapi yang beginner jangan start dengan joke. Start dengan benda yang you tahu, start dengan benda yang menarik, yang akan menceritakan tentang sesuatu yang akan menarik minat orang. Kalau you nak cakap pasal safety, you boleh start, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak, di dalam construction industry ni, daripada 100,000 orang pekerja, 13 orang mati. Bayangkan bahawa yang mati itu adalah saudara tuan-tuan dan perempuan. Katalah ayah tuan-tuan dan perempuan, abang tuan-tuan dan perempuan. Macam mana rasanya? Sebab itulah kita pada hari ini ingin membincangkan bagaimana kita nak mengatasi masalah keselamatan tapak bina. Start macam tu. Orang dengar, aku pun nak tahu macam mana. Betul tak? Ni kalau you start macam tu bagus. Tapi jangan start buat joke. Hari tu orang tu jatuh, tengok orang tak gelak. Allah, habis. Itu yang antara the don'ts yang jangan buat dalam ucapan lah, kalau beginner. Jadi saya rasa ni macam saya kata lah, public speaking ni dia banyak lagi elemen-elemennya ada. Tapi yang saya nak tekankan yang tadi yang tahu lah, intro kalau boleh you bersedia betul-betul you baca supaya you boleh mengatasi gemetar. Yang keduanya you kena cuba berucap tu daripada hati. Mana kalau you dah betul-betul orang kata prepare, you dah ada passion tu, insya-Allah dia boleh penyampaian itu daripada hati. Bila daripada hati itu dia punya penerimaan orang ni lain. Kalau tak percaya, Wan tanya Wan. Wan khutbah Wan dengar tak? Khutbah Wan tak ada. Balik dah. Syafwan khutbah dengar ke tak dengar? Sebab apa bila khutbah alhamdulillahilladzi dah habis. 30% lena. Sebab apa? Sebab dia baca. Dia baca daripada kertas, siapa nak dengar? Tapi cuba dia start, alhamdulillah, pada hari ini kita akan membincangkan tentang, semua tak tidur. Betul? Saya tahu Syarif seorang yang tak tidur, tapi orang lain semua tidur khutbah. Sebab dia baca. Itu sebab kita kalau boleh, kita jangan baca, biar ucapan kita itu pada hati. Tapi apa yang saya nak tekankan sebelum saya akhir topik ini adalah, PR is very important for you to go up the ladder. Your career, penting PR. You kena be able to communicate with your boss, you must be able to communicate with your peers, you must be able to communicate with the industry, itu penting. Yang keduanya, part of PR is the ability to speak in front of public speaking. Jadi itu very important. Kalau boleh kita staff-staff kita ni pergi pada kursus-kursus public speaking ni. Okey, boleh. Datuk, adanya CIDB pada tahap ini, pada ketika ini adalah antara hasil kerja keras Datuk lah selama hampir 7 tahun menjadi pemimpin kami dan sebagai seorang ketua eksekutif, dan pada saya antara yang terbaik lah CIDB pernah ada, Datuk. Jadi apakah harapan Datuk kepada CIDB, khususnya kepada generasi muda yang akan memimpin CIDB selepas ini, dan juga kepada kami semua yang berada di dalam dewan ini dan secara atas talian selepas persaraan Datuk nanti? Harapan saya bagi pada tiga. Pertamanya, harapan saya kepada CIDB sendiri, saya berharap bahawa CIDB ini betul-betul akan menjadi peneraju industri pembinaan. Itulah kita punya vision kita tu dalam CSP. Kita menjadi peneraju. Bila kata menjadi peneraju ini bermakna apabila ada isu industri pembinaan, orang merujuk kepada kita dan kita boleh menyediakan penyelesaian. Itu yang penting. Kita walaupun kita ni banyak ministry yang terlibat, tapi bila bab construction industry, kita ni supposed to be peneraju. So harapan saya adalah di masa depan CIDB ini benar-benar diiktiraf dan diterima orang sebagai satu peneraju industri pembinaan. Dan untuk menjadikan itu realiti, saya rasa staff-staff kita perlu
berpengetahuan, perlu kompeten, perlu profesional. Itu penting untuk menjaga inilah, nak mencapai hasrat kita menjadi peneraju. Itu harapan saya kepada CIDB. Yang keduanya, harapan saya kepada pemimpin yang lepas ni, KE yang baru kalau ni, harapan saya adalah supaya KE tersebut menetapkan, macam saya kata tadi, menjalankan tugas memimpin, menetapkan hala tuju dan juga memberi inspirasi. Tetapi saya juga berharapkan bahawa KE ni dia tidak apa orang kata, tidak mabuk dan tidak khayal dengan kuasa. Sebenarnya kuasa sebagai CEO ni besar sebenarnya. Jadi jangan terjebak dalam salah guna kuasa. Sebab kita takut. Saya pernah baca Abraham Lincoln kata, you want to know a true character of a person, you give him power. You nak tahu seorang karakter seseorang yang sebenar ni, you bagi dia kuasa. Bila dia dapat kuasa, barulah you nampak, inilah dia asri yang sebenar. Inilah dia orang yang sebenar. So kalau saya harapnya bahawa KE yang akan datang, dia tak salah guna kuasa dan dia akan remain profesional, adil dan seterusnya mencapai apa yang kita hasratkan, iaitu menjadi peneraju. Dan saya berharapkan bahawa dan tuan-tuan dan puan-puan ini akan memberi sokongan penuh kepada KE. Saya punya orang kata apa, kelebihan saya ni ataupun kebaikan zaman saya ini adalah saya mendapat sokongan boleh kata semua pihak, daripada staf bawahan, daripada peers, daripada rakan-rakan apa yang lebih kurang rakan-rakan seperjuangan ni yang sama, juga daripada industri ramai yang menyokong saya, begitu juga board of director termasuk pengurusi menyokong saya, KSU, Kementerian Kerja Raya menyokong saya, begitu juga dengan menteri. Itu saya punya kebaikan yang bagi saya lah, kelebihan. Jadi saya berharap bahawa KE seterusnya pun akan mengekalkan hubungan baik dan kerjasama dengan pihak berkenaan. Dan akhir harapan saya kepada staf pula, saya berharap bahawa staf-staf CIDB ini akan menjadi profesional. Kita kata profesional dalam pendekatannya. Profesional ni maknanya dia meliputi semua, termasuklah isu integriti. Jangan ada masalah integriti. Profesional ini termasuk cara kita deal dengan customer kita, cara kita melaksanakan tugas, cara kita punya inilah. Jadi bagi saya penting untuk staf-staf CIDB ini mengekalkan profesionalismenya dan seterusnya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan. Itu penting, dan juga untuk committed dan menyokong kepimpinan dan committed dalam melaksanakan tugas. Itu bagi saya sangat penting. Sebab kalau tak ada komitmen daripada staf, CIDB tak akan maju ke depan. Jadi sayang, CIDB kita dah bina sehingga tahap ini, dan CIDB sekarang memang dikenali pun. Saya hari-hari dapat 5-6 surat daripada pelbagai kementerian yang menjemput kita untuk menghadiri mesyuarat, menunjukkan bahawa apabila ada isu industri pembinaan, CIDB telah diiktiraf. Jadi sekarang ni kita kena menjaga status itu untuk mengekalkan kita punya profesionalisme dan menjadi apa orang kata sebahagian daripada ini yang berkesan, yang memberi sumbangan bukan saja kepada industri pembinaan negara tetapi kepada ekonomi negara dan juga kerajaan keseluruhannya. Okey. Boleh. Datuk, masa memang amat mencuburi kita ni, Datuk. Oh, dah habis masa? Pada pagi ni terasa amat singkat sekali perkongsian Datuk bersama kami semua pada pagi ni. Jadinya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk atas kesudian Datuk berkongsi segala panduan, cabaran dan tips-tips bergunalah untuk semua pada pagi ni. Saya yakin ianya dapat dijadikan satu aras tuju kepada staf-staf CIDB selepas ini, insya-Allah. Dan saya rasa mewakili semua staf CIDB, Datuk, yang berada di dalam Dewan ni dan secara atas talian, saya ingin memohon maaf sekiranya ada di antara kami yang melakukan kesilapan daripada segi tutur kata maupun perbuatan kepada Datuk selaku pemimpin kami selama ini dan Ketua Eksekutif CIDB secara khususnya. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang menggurus hati Datuk lah selama ini, tak juga ketinggalan saya mengucapkan selamat hari lahir kepada Datuk Asri yang ke-61 tahun, birthday boy kita. Dan saya juga mewakili semua ingin mendoakan Datuk
dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan berbahagia di samping keluarga yang tercinta selepas ini, insya-Allah Datuk. So jadinya akhir kata, saya selaku moderator juga ingin memohon maaf sekiranya saya pun ada terkasar bahasa sepanjang mengendalikan program ini. So saya ada sediakan 3 rangkap pantun untuk Datuk. Berusaha keras saya semalam Datuk sehingga petang sampai puteri pun heran saya tak balik. So 3 rangkap pantun saya pada pagi ini khas untuk Datuk. Menyusun pantun memakai ritma. Ritma diolah menjadi kisah. Suka duka kita jalin bersama. Menjalin kenangan yang amat indah. Gadis manis membawa belati. Belati dibawa bersama peti. Janganlah gundah bersedih hati walau perpisahan kian menghampiri. Pergi ke kota melihat perarakan. Tersusun jalannya tak nampak janggal. Sangat susah untuk dikatakan saat ucapkan selamat tinggal. Nanti sesi 11.30 saya bantu lah. Ni saya tak bantu masa ni. Okay, jadinya saya sudahi sesi kita sembang santai pagi ini bersama Datuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ingin semua yang berada di Dewan ini untuk sama-sama bangun memberi standing ovation kepada kereta eksekutif kita dengan satu tepukan yang paling gemuruh. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Terima kasih semua. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita memulakan sesi yang kedua selepas ini. Saya serahkan balik kepada tuan dan cik MC kita. Ingat pengacari tadi pun. Baik, terima kasih yang berbahagia Datuk atas perkongsian sebentar tadi. Begitu banyak kenangan-kenangan manis dan juga pesanan-pesanan yang disampaikan. Apa tu? Birthday Datuk rupanya hari ni. Ya, selamat hari lahir Datuk. Patutlah nampak extra berseri. Yang bahagia Datuk, kalau kita lihat sehingga ke akhir perkhidmatan beliau, sentiasa nampak segak. Rambut pun masih hitam tersisir rapi. Yang kau tengok aku kenapa? Tak, cerita rambut. Oh, rambut. Rambut Datuk. Tak ada uban pun. Oh, gitu. Betul. Oh, ya. Tak, cerita Datuk. Oh, hari ni okay, hari okay. Datuk. Ya, bukan betul, hari-hari betul. Cik Syafiee. Okay. Okey Zul, jadi kita akan menyambung sesi kita sebentar lagi sekitar 11.30. Dimohon sila duduk dan jangan lari. Tuan-tuan bolehlah ke toilet sekiranya diperlukan dan sebagainya. Kita jumpa sebentar lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk, terima kasih Puan Mazidah.